Hai guys, sihat? Aku sebenarnya kan dah tak tahu dah nak cerita kisah seram pasal apa. Korang duduk ulang-ulang komen minta cerita seram. Sampai aku pun dah naik seram baca komen-komen korang tu. Okay, aku rasa macam komen-komen korang tu lagi teruk menghantui diri aku daripada cerita hantu yang aku nak cerita ni. Okay, aku nak cerita sikit lah. Macam mana aku boleh teringat balik kisah aku pernah jumpa Cik Chong masa aku kecil. Tak adalah kecil sangat. Masa tu mungkin dalam form 4, lebih kurang macam tu lah. Semalam kan, masa aku nak tidur. Okay guys, sebelum tu aku nak cerita sikit. Aku ni jenis, bila aku nak tidur kan, aku suka buka macam sleeping music, bunyi-bunyi hujan atau benda yang, maksud aku bunyi yang chill, lebih kurang macam tu lah. So suddenly guys, okay, suddenly tiba-tiba bunyi hujan tu, daripada bunyi hujan, bunyi tenang yang aku selalu dengar tu, tiba-tiba dia keluar bunyi muzik seram dekat playlist yang aku selalu buka dekat YouTube tu. The problem here is, playlist yang aku selalu buka tu, dia tak pernah ada muzik seram tau. Maksud aku muzik seram ni dia, bunyi dia yang lebih kurang macam ni. So aku rasa pelik gila time tu guys, dengan tak semena-menanya keluar muzik macam tu kan. Pasal aku jadi macam tak boleh nak tidur. Salah satu sebabnya aku ni jenis seorang yang overthinker. Kadang-kadang suka berfikir jauh lah. Aku ni jenis yang suka fikir jauh macam, kenapa Pahal tak apa ke? Padahal benda tak ada apa pun. Okay? Tapi nak buat macam mana, dah aku jenis yang macam tu. Lepas aku dah syakar apa semua, dah tak boleh nak tidur kan, aku pun teringat satu kisah tentang diri aku, which is aku teringat dekat seorang brother ni. Dia pernah buka hijab aku dulu, maksudnya hijab mata, untuk aku nampak makhluk halus, macam tu lah. But don't judge me guys, okay. Aku naif masa tu, dan biasalah aku masa kecil-kecil ni nakal sikit. Tak adalah nakal sikit, nakal lah juga. So aku minta maaf lah, dulu memang aku ada macam terpesong sana terpesong sini sikit lah. But Alhamdulillah lah sekarang ni dah baik lah kot. Masa aku form 4 tu kan, aku dengan member-member yang lain ni ada pergi satu rombongan sekolah. Tak silap aku, rombongan tu macam pergi ke tempat yang bersejarah macam tu lah. Aku nak pendekkan cerita, rombongan tu tak silap aku 3 hari 2 malam. Okay, so first day kita orang habis rombongan tu, kita orang balik ke hostel yang cikgu kita orang dah sediakan masa tu kan. Lepas tu ada seorang member aku ni, nama dia Fatah. Okay, so dia cakap dekat aku dengan member-member yang lain. So dia cakap, weh, malam ni apa kata kita keluar nak? Kita bersih-bersih bandar kan. Aku pun cakap lah balik kan. Aku cakap, kau jangan, kantoi jap lagi, tak saja-saja kena tiar dengan cikgu kan. Lepas tu dia cakap, kau tak nak ikut sudah lah. Kita orang balik je daripada bandar tu, kita orang nak pergi jumpa Brother Z. Aku cakap lah, siapa tu Brother Z kan? And then dia cakap balik dekat aku, dia cakap, kalau kau nak tengok hantu, kau nak tengok benda-benda yang mistik yang mungkin kau boleh tengok sekali je seumur hidup, jom ikut aku. Kita jumpa Brother Z ni, dia boleh buka kau punya hijab mata untuk kau tengok benda-benda yang mistik ni. Disebabkan aku ni pengawas sekolah yang bertauliah, yang mempunyai disiplin yang tinggi dan suka mengharumkan nama sekolah, aku pun berdiri dari katil hostel tersebut. Lalu aku terus menuju ke arah muka si Fatah ini tadi, dan aku cakap, let's go baby. Kita orang pun keluarlah senyap-senyap kan, dan kita orang pergi ke bandar. Okay, habis je kita orang lepak-lepak dekat bandar tu apa semua. Yap, kita orang pergi jumpa Brother Z ni. Masa tu aku tak silap aku, Brother Z ni lebih kurang umur dia 20-an lebih macam tu lah. Z ni dia orang utara tau. So dia cakap lah dekat kita orang. Dia cakap, hampa semua ni nak tengok apa ni? Hang ni duk kalut-kalut cari aku tang sini, tang sana. Hang ni pun Fatah duk habis kat orang, aku boleh buat tu, boleh buat ni. Diam-diam sudahlah. Sorry lah guys kalau aku punya bahasa utara tu teruk sikit kan. Aku tahu bunyi dia buruk, tapi harap diterima lah ya kalau ada orang utara tengah tengok video ni. Aku pun tak cakap banyak guys. Sebelum dia sembang lebih kencang lagi, aku potong dulu apa yang dia nak cakap tu panjang-panjang. Dan aku cakap, bang, saya tak percaya benda-benda macam tu bang. Saya memang yakin makhluk halus, hantu apa semua tu wujud. Tapi kalau sampai abang boleh buka-buka mata orang punya hijab lah apa semua, maaf lah bang, saya bukan nak pelekehkan abang, tapi saya tak percaya. Bagi saya semua tu tahyul. Lepas tu dia cakap, tak apalah kalau hang abang lagu tu, tapi kalau hang nak tengok sangat, baru hang nak percaya, aku boleh buat.
And ya, biasalah masa tu aku darah muda, semua benda nak explore, semua benda nak tahu, semua benda tak percaya kan selagi tak nampak dengan mata sendiri kan. And then aku cakap lah, okay abang buat lah, saya nak tengok juga sejauh mana sangat betul apa yang abang cakap tu kan. Lepas tu guys, dia tutup mata aku. Okay, dia tutup mata aku dengan tangan dia. Okay, contohlah ni muka aku. Aku tak boleh nak buat macam ni, nanti hilang lah aku punya memoji ni kan. So ni muka aku. So dia tutup macam ni kan. Dia tutup muka aku. Lepas tu dia suruh aku baca satu ayat ni. Ayat tu aku tak ingat sangat, tapi ayat dia tu macam bunyi yang pelik sikit lah. Aku tak nak lah bunyikan, tak nak lah beritahu kat sini kan, nanti kan korang cakap aku ajar benda yang bukan-bukan pula kan. Selepas selesai je semua apa yang dia suruh aku baca apa semua tu, and then dia buka balik mata aku. Maksudnya tadi kan tangan dia buat macam ni dekat muka aku kan. So dia buka balik apa semua, and then aku cakap lah macam tak ada apa pun, tak ada apa yang jadi pun kan. Lepas tu dia cakap, tak apalah, hang tunggulah set. Lepas tu kita orang sembang-sembang lah kan. Okay, masa tu situasi tempat tu lebih kurang macam dalam gambar ni. Okay, lepas tu bawah lampu tu ada 2-3 buah motor macam tu lah. Motor si Brother Z ni satu, and then motor member-member dia. Back to the story, tengah-tengah aku borak apa semua kan. Lepas tu aku ternampak dekat seberang jalan, dekat tiang lampu kan, dekat tiang lampu seberang jalan tu, aku ternampak macam ada, dia berkafan. Okay, berkafan. And then dia tinggi tau. Aku tahu benda tu macam apa yang korang faham sekarang lah kan. Maksudnya Cik Chong tu. Tapi aku macam tak percaya tau. So that's why aku tanya member aku ni. Aku cakap, weh, kau nampak? Kau nampak kat depan tu apa semua ni? Aku siap tunjuk jari tau. Member aku ni cakap, apa? Benda? Kau nampak apa? Aku macam, aku takut, tapi dalam masa yang sama macam aku rasa macam benda tu prank ke macam tu lah. Aku rasa macam kurang yakin. Aku pun sekali lagi lah aku tanya member aku yang ada kat situ kan. Aku cakap, serius lah korang tak nampak? Aku cakap, tu serius lah korang tak nampak? Lepas tu guys, si Zack ni, Brother Zack tadi ni, dia gelakkan aku. Dia cakap, itulah Cik Chong kalau hang nak kenal. Lepas dia cakap je macam tu guys, serut, aku terkencing sikit lah dalam seluar. Aku sebenarnya kan, aku expect macam Cik Chong ni dia tinggi-tinggi macam orang-orang Asia, orang-orang kita je kan. Tapi tak guys, aku boleh cakap tinggi dia 2 kali ganda tinggi daripada kita. Biasa kita tengok macam Cik Chong ni kan, kita tengok macam dalam cerita kan, diorang macam punya kain kafan tu, diorang macam kotor-kotor kan. But seriously aku cakap, putih dia tu tak adalah kotor sangat pun. Dia cuma macam nampak, aku tak tahu lah sebab aku tengok dari jauh kan. Aku nampak macam dia berkedut-kedut sikit, lebih kurang macam tu je. Aku masa tu jadi macam terkejut tau. Tapi aku nak tengok, faham tak? Aku takut, tapi dalam masa yang sama aku nak tahu dan aku still rasa nak tengok. Aku tak sure lah kalau aku masa tu seorang-seorang aku berani macam tu ke tak kan. Dan satu lagi, kaki dia, okay, kaki dia tak jejak tanah. Dia lebih kurang macam satu jengkal daripada tanah. Okay, satu jengkal daripada tanah. Dia punya apa, kaki tu. Maksudnya kaki dia tak berpijak dengan tanah lah senang cakap. Aku perhati je dia, tahu tak? Lama gila aku perhati dia. Aku pun macam, aku duduk dengar member aku borak apa semua kan. Sebab dia orang tak nampak lagi tau. So aku je lah yang tengok benda tu masa tu. Aku pun macam menunggu lah. Aku menunggu. Korang tahu aku tengah menunggu apa? Aku tengah menunggu bila lah dia nak melompat. Yelah kan, bila lagi nak tengok real life macam tu. So alang-alang tu nak tengok lah dia punya habitat dia macam mana, melompat ke, berjalan ke kan. Lepas tu si Z ni dia buka jugalah hijab mata member-member aku yang lain ni. Sebab dia orang tak percaya kat aku. Aku cakap aku siap tunjuk-tunjuk apa semua. Dia orang ingat aku sembang kan. So sekali dia buka, ada yang menangis, ada yang minta tutup balik lah. Macam-macam ragam lah senang cakap kan. Tengah-tengah kita orang duk perhati dekat Cik Chong ni kan, tiba-tiba dia macam nak pusing muka dia tau. Cik Chong tu macam nak pusing muka dia. Lepas tu Brother Z ni, dia macam terus tarik kepala kita orang tau. Dia macam suruh pusing ke arah lain lah. Aku terkejut lah kan. Ingat si Z ni nak ajak gaduh ke apa kan. Dia cakap, kalau hang tak mau nyesal seumur hidup hang, jangan hang nak tengok muka Cik Chong ni. Maksudnya jangan kata-kata lah nak tengok muka dia. Sebab dia cakap, buruknya muka dia tu belum tentu kita orang boleh hadap lah. Dia sendiri cakap, aku ni pun yang
selalu duk tengok benda-benda macam ni pun, sampai sekarang takut lagi nak tengok muka Cik Chong ni. Dia cakap dia pernah tengok sekali, sampai sekarang dia tak boleh lupa macam mana buruknya muka Cik Chong tu. And then kita orang tanya macam, Brother Zat, betul ke dalam apa kain kafan yang dibalut Cik Chong ni kan, ada macam emas, ada macam belian macam tu kan? Korang tahu dia cakap apa? Dia cakap kalau badan depa ni, badan Cik Chong ni ada emas, ada belian, aku tak mai dengan motor ni, aku mai dengan Mercedes. Aku gelak besar guys time tu. Tapi bila aku fikir-fikir balik, ada betulnya juga. Kalau tak, mestilah bomoh-bomoh ke apa semua, yang dukun-dukun ke mestilah dah kaya kan. Diorang pun bela benda-benda yang macam tu kan. Lepas tu sebelum kita orang balik kan, so Brother Z ni dia baca balik ayat apa semua, dia tutup balik hijab-hijab kita orang ni. And then dia bagi tahu tau, dia cakap macam ni memang aku dah tutup, dia cakap kan, tapi dia still lagi akan ada saki baki tu. Maksudnya macam mungkin akan ada lagi nampak-nampak sikit ke, atau dengar-dengar macam tu lah. Tapi dia cakap macam kalau kau dengar ke, kau ternampak benda tu, buat tak tahu dah lah kan. Tapi Alhamdulillah lah, aku rasa so far pada aku lah, lepas dia dah tutup hijab mata tu apa semua, aku tak ada dah nampak ke dengar benda yang macam tu. Tapi masalah dia dekat member aku ni. Lepas daripada dah tutup apa semua kan, kita orang balik ke hostel. Yang member aku seorang ni, dia duk asyik-asyik ternampak tu lah, ternampak kepala terbang lah, terdengar macam perempuan duduk panggil-panggil nama dia lah. So macam dia seorang je lah yang macam still lagi ada saki baki yang Brother Z cakap tadi tu kan. And then dah habis rombongan, dah balik rumah apa semua, aku dengan member-member yang pergi jumpa Brother Z malam tu kan, dia macam kita orang tengyang-nyang lah lagi benda tu dalam kepala. And then sampai sekarang aku still lagi boleh ingat yang pasal Cik Chong tu. Serius lah aku cakap, memang dia tak boleh nak lupa lah. Tu salah satu memori yang aku rasa sampai bila-bila pun aku tak boleh nak lupa kot. Sebab itu adalah my first yang aku betul-betul tengok fizikal dia. Maksudnya bukan macam kita tengok dalam movie tau, maksudnya tengok depan mata. To be honest guys, untuk sekarang ni aku rasa macam aku sedar dan aku tahu benda yang aku buat dulu tu adalah benda yang salah. Tapi macam aku cakap, aku just berkongsi pengalaman dengan korang. Korang semua yang nak cuba-cuba ke, nak tengok benda tu ke, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan alam yang sebalik mata kita ni kan, tak payahlah. Okay? Sebab kadang-kadang pengalaman yang membuat kita teruja dan terharu ni boleh mendatangkan haru biru juga dalam hidup kita. So for this case, aku just nak cakap, jangan tiru. Okay? Cukuplah kau dengar cerita aku, atau mungkin kau dengar daripada pengalaman-pengalaman orang lain untuk kau faham dan kau tahu semua benda ni. Bagi aku lah kan, tidak semua ilmu kau kena belajar. Sebab ada ilmu kau hanya perlu tahu dan bukan kau ambil tahu. Okay guys? Thank you guys for watching and listening. Appreciate that. So jumpa lagi di video yang akan datang. Oh, sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe sekali. Okay? Hey guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment and share this video. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe seorang Abang Muji. Trust me, it's free. And that's all for today. See you guys on the next video. Bye and stay safe.